Jadi beberapa bulan yang lepas, after aku habis buat full review untuk Plexton G30, aku tanyalah dekat Plexton, korang ni memang buat earphone untuk gaming je ke? Tak ada ke yang earphone yang sesuai untuk dengar muzik, dengar lagu? Sebab yelah, abang ni jenis suka layan lagu, tak berapa sangat main gaming ni semua. So Plexton pun cakap ada, dan aku tanyalah model apa. Lepas aku tanya soalan tu, tiba-tiba dia macam buat senyap kan, tak respon pun. So aku pun macam, okey lah, tak apalah. Okey, tak respon, okey lah, tak apalah. Maybe tak ada lah kot sebenarnya kan. Tapi lepas selang beberapa minggu, pap tiba-tiba datang ni dekat rumah aku. Jadi salam guys, maka pada hari ini jom kita lihat adakah earphone yang dijual pada tanda harga jualan RM29 ni berbalik untuk dibeli ataupun tidak. By the way, aku pun tak tahu apa relevannya story aku tu dengan benda ni semua, tapi itulah, yalah, memang perangai aku kan, memang suka jadi merepek kan. Maka tak apa banyak cerita lagi, jom kita mulakan. Jadi kalau kita tengok dari segi design kotak dia ni pun, kita boleh nampak lah yang mana untuk Plexton DX2 ni, Plexton sebenarnya dia lebih ke arah nampak profesional sikit dengan kotak warna hitam putih. Sebab kalau kita tengok kotak Plexton G20 dengan Plexton G30, memang dua-dua ni nampak macam gamery gila. So dalam kotak korang akan dapat few things lah. Pertamanya of course lah korang akan dapat Plexton DX2 ni. Kemudian korang juga akan dapat extra earbud, dongle jack untuk PC dan back pouch kecil. Aku suka pouch bag yang dia bagi ni sebab dia sebenarnya akan memudahkan urusan aku bila aku nak simpan earphone ni kan. So tak adalah aku akan letak merata-rata sampai hilang earphone tu semua bagai kan. Dari segi design, Plexton DX2 ni dia menggunakan material metal pada kepala earbud dia dengan rekaan tekstur bergaris yang memang nampak very grippy lah. Selain itu, sama macam Plexton G20, DX2 ni juga mempunyai fungsi magnetik pada bahagian kepala dia, dan pada kawasan earbud dia ni Plexton datangkan dengan design warna biru dan merah. So dekat sini ada satu macam cerita, aku tak tahu lah, bagi aku dia macam agak funny, agak kelakar lah. Masa mula-mula aku dapat earphone ni, aku macam pelik lah kenapa dia tandakan dengan warna biru dengan merah. Sebab selalunya earphone ni diorang selalunya akan tandakan sama ada L ataupun R, so dia left ataupun right. And dekat Plexton DX2 ni dia tak ada tulis. So aku pun jenis memandai kan, aku pun buat assumption lah, oh okay lah, so biru ni mungkin biru ni baik, merah ni jahat. So sebab biru ni baik, biru ni dekat belah kanan, merah ni sebab dia jahat, dia belah kiri. Itu logik aku masa tu lah. Tapi yang kelakarnya, lepas aku check betul-betul, rupanya dekat bahagian belakang ni dia ada tulis dah sebenarnya. L ni dia ada tulis kat sini R. So yang sebenarnya yang merah ni belah kanan, yang biru ni belah kiri. Jadi moral of the story dekat sini, korang bila dapat satu produk tu, jangan memandai-mandai. Kena kaji, check betul-betul. Mesti ada sebab kenapa mesti ada tanda kat mana-mana. Kena cari betul-betul. Jangan jadi macam aku, okay? So kita kembali kepada produk ni. Jadi pada Plexton DX2 ni juga kita boleh nampak yang mana ianya didatangkan dengan kabel jenis tangle free. Kabel dia ni memang takkan berbelit dan wire dia ni jenis see-through. So dia nampak nice lah dekat situ. Dia nampak lain lah daripada kebanyakan earphone lain. Kemudian pada control center dia ni pula terdapat volume slider, mic dan ada satu button. Jadi button dia ni ada dua function. Pertama, kalau untuk korang nak jawab call, korang boleh tekan sekali jawab call, matikan call tekan sekali. Kemudian function yang kedua dia adalah bila korang dengar lagu. Kalau korang tekan sekali dia akan pause ataupun play song. Kalau korang tekan dua kali dia akan skip ke next song. Kemudian kalau korang tekan tiga kali dia akan skip ke song yang previous. Dia akan patah balik ke lagu yang sebelumnya. Dan pada bahagian bawah sekali pula kita boleh nampak juga yang mana earphone ni didatangkan dengan design jack jenis L-shape. Design L-shape ni dia depends pada korang lah. Ada orang suka, ada orang tak suka. Macam aku suka lah bila aku pasang ke nak tengok movie ke ataupun nak main game ke, dia tak adalah rasa macam terganggu sangat tangan tu. Sebab aku ada baca komen untuk G20 dengan G30 dulu, sebab ada yang kata dia orang tak suka design L-shape ni. Aku pun tak tahu kenapa dia orang tak suka. Dia orang pun tak ada mention apa-apa. So ni adalah sedikit heads up lah. Kalau korang beli Plexton DX2 ni, dia didatangkan dengan design jack jenis L-shape. Okay? So habis bab bahagian luaran, now kita nak sembang berkenaan dengan sound quality dia. Adakah Plexton DX2 ni memang bagus, memang sesuai untuk digunakan untuk korang dengar lagu, dengar muzik? Jadi apa yang aku boleh katakan, Plexton DX2 ni memang samalah macam apa yang tertulis dekat kotak dia tu. Which is DX2 ni memang jenis earphone yang heavy bass punya. Memang dia punya bass dia memang kau punya. In fact, heavy bass dia tu sebenarnya lebih kurang sama je macam yang terdapat pada Plexton G20 dengan G30, tapi dengan penambahbaikan dari segi dia punya mids dengan high. Apa benda kau cakap ni Muaz? Earphone ni bagus ke tak sebenarnya? Jawapan dia adalah depends pada jenis lagu yang korang dengar. Kalau korang ni jenis mau dengar lagu yang terlampau banyak sangat instrumen, macam aku kan, aku suka dengar lagu Hindustan kan. Don't judge me, aku memang suka dengar lagu Hindustan. So kalau korang biasa dengar lagu bergenre Hindustan ni, kebanyakan lagu tersebut mempunyai instrumen yang banyak dekat belakang.
kurang at least dekat 20 lah, minimum 20 instrumen lah kat belakang tu. So bila korang dengar lagu yang bergenre macam ni, apa yang aku perasan, Plexton DX2 ni dia tak mampu untuk memisahkan bunyi tu dengan baik. So senang cerita dia macam bunyi tu dia macam selekeh sikit lah. Tapi kalau korang ni jenis suka dengan lagu hip hop, balada, rock tu semua, aku rasa memang takkan ada masalah. Sebab dengan low frequency dia yang sangat rendah tu, dia mampu untuk menghasilkan bass yang betul-betul solid tau. And sama, walaupun dia punya bass dia tu kuat, apa yang penting vokal penyanyi tu memang takkan terjejas. Korang boleh dengar suara penyanyi tu nyanyi semua dengan baik je. Memang okey lah dekat situ. Kemudian benda lain pula, dari segi dia punya stereo, stereo dia aku boleh kata agak okey. Korang boleh dengar lah bunyi tu daripada kanan, daripada kiri. Dari segi dia punya volume pun okey juga. Dia tak adalah terlampau kuat sangat, tapi still okey lah. Dia tak adalah macam kebanyakan earphone lain ada yang terlampau rendah sangat volume dia kan. Dekat Plexton DX2 ni dia punya volume dia average, dia tak terlampau kuat, dia tak terlampau rendah. Kemudian dari segi soundstage dia pula, soundstage dia ni sorry lah, yang ini aku terpaksa akui yang mana soundstage dia memang agak lemah. So apa benda soundstage ni? Tak apa, mess ini aku explain. Okay, selalunya kalau korang dengar lagu, kalau earphone tu dia mempunyai soundstage yang bagus, bila korang dengar lagu tu, korang boleh beza tau bunyi instrumen tu datang dari mana. Dia datang daripada jauh ke, dia dekat ke, ada orang bisik daripada belakang sana ke, dia bisik kat sebelah telinga korang ke. Korang memang akan dapat bezakan jarak tu tau. So dia punya soundstage tu, soundstage dia luas lah. Tapi dekat Plexton DX2 ni, dia punya soundstage tu kecil je. Korang jadi macam susah tau nak differentiate bunyi tu datang dari mana-mana. Dan alang-alang dah bercakap berkenaan dengan soundstage ni, benda ni berkait rapat juga bila korang gunakan DX2 ni untuk main game. Kalau korang ni just a casual user, aku rasa memang takkan ada masalah lah. Kalau korang guna untuk main game kereta ke, FIFA ke, memang tak ada masalah. Bunyi tu memang sedap sebab dia punya bass dia memang tinggi. So bunyi engine ke, bunyi sorakan ke, memang akan meleleh lah. Tapi kalau korang ni jenis suka main game yang bergenre kompetitif, contohnya macam PUBG ke, then korang akan ada masalah. Sebab macam aku cakap tadi lah, sebab soundstage dia kecil, agak susah untuk korang dengar tapak kaki enemy tu jauh ke ataupun dekat. Korang boleh dengar bunyi tapak kaki enemy tu dekat kiri ke dekat kanan. Tapi itulah macam aku cakap tadi lah, kau tak boleh nak beza jarak dia tu jauh ke ataupun dekat. So kalau korang ni gamers and korang berkira-kira nak angkat Plexton DX2 ni, ni satu benda yang korang kena ambil kira lah, okay? Jadi kesimpulannya, adakah Plexton DX2 ni bagus? Jawapan aku adalah tidak. Aku jawab tidak adalah disebabkan telinga aku ni yalah dah biasa dengar earphone yang mahal-mahal kan. So sebab itulah aku cakap DX2 ni tak bagus. Tapi memandangkan Plexton DX2 ni dijual pada tanda harga jualan RM29 je, dan dalam masa yang sama korang akan dapat sebuah earphone yang mempunyai design yang nampak premium, nampak mahal, nampak elegan, dan untuk harga jualan dia yang macam ni, yang RM29 ni, aku boleh katakan yang mana Plexton DX2 ni mempunyai quality output sound yang boleh di-consider agak bagus jugalah. So Plexton DX2 ni dia bukanlah yang terbaik, tapi ternyata memang berbaloi untuk dibeli. Jadi guys, sampai di sini saja kita punya review untuk hari ini. Macam biasa, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk tinggalkan like, jangan lupa untuk subscribe. Kalau korang berminat nak beli Plexton DX2 ni, aku ada letak link pembelian dekat bawah, dan aku juga ada letak kod diskaun juga dekat bawah tu. Kalau korang guna kod diskaun tu, korang akan dapat lagi 10% diskaun. So dah lah Plexton DX2 ni murah, korang pakai kod tu jadi lagi murah. Jadi guys, kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye bye. Apabila tangisan embun pagi, mimpi indah tak kemana menghilang, itulah kenyataan. So ini adalah contoh mic dia. Aku rasa okey kot sound dia. Dia tak adalah kuat sangat kan. So kalau kau rasa macam dia tak kuat, saya kena dekat macam ni lah. Hello. So bila dekat sini bunyi akan jadi clear. Bila macam ni bunyi dia macam biasa je. Okay? Bye.